Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Cikgu Juwita binti Ahmad daripada SMK Padang Terap, mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga. Hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5, iaitu bab 4, bahagian pengurusan dan penyediaan makanan. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada 4.4, iaitu hidangan berasaskan daging. Okey, kita tengok apa dia daging. Daging merupakan makanan protein haiwan yang sangat penting dan sangat berkhasiat dalam diet harian. Okey, daging juga membekalkan zat besi dan zinc kepada tubuh badan manusia. Okey, hidangan berasaskan daging boleh disediakan dalam pelbagai kaedah memasak mengikut jenis dan potongan daging itu sendiri. Okey, kita beralih kepada bahagian utama daging. Kita ada 3 bahagian utama daging. Yang pertama, daging merah, iaitu daging lembu dan juga daging kambing. Yang kedua, daging putih, iaitu daging ayam, itik dan burung. Dan yang ketiga ialah offal, iaitu bahagian dalaman binatang seperti hati, limpa dan paru-paru. Okey, sekarang kita tengok bahagian potongan utama pada daging merah, iaitu daging lembu. Okey, yang pertama kita tengok pada daging lembu. Okey, ini adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada seekor lembu. Okey, kita tengok ada bahu, tulang rusuk, bahagian stik perut, bahagian betis, dada dan sebagainya. Okey, ini untuk daging lembu. Okey, sekarang kita tengok pula yang kedua. Untuk daging merah, iaitu kambing. Okey, ini adalah bahagian-bahagian potongan utama daging kambing. Okey, contoh yang ada kat situ, kamu boleh tengok. Ada rusuk, ada kaki, daging batang pinang, dada, betis, bahu dan juga leher. Okey, sekarang ni kita tengok pula satu-satu nama-nama bahagian potongan daging yang ada. Okey, tengok yang pertama, kita ada cap ataupun bahu. Okey. Yang kedua, yang selalu kita jumpa dekat tempat orang jual daging, rusuk, yang selalu kita beli untuk buat sup, rusuk ataupun rib. Okey, yang ketiga, rib stick. Okey, tengok kat situ dia ada sedikit lemak di dalam daging sesuai untuk buat steak. Okey, yang ketiga, sirloin, short loin. Short loin ialah loin pendek. Okey, kemudian ada beef loin, beef T-bone steak. Okey. Kemudian kita ada tenderloin, kita ada beef strip loin, kemudian ada batang pinang atau beef sirloin. Okey, kemudian ada beef round bottom, beef round top dan beef flank steak. Ada lagi potongan daging iaitu whole leg, dan juga ekor. Itu adalah bahagian-bahagian potongan daging. Dan yang seterusnya, bahagian offal. Bahagian offal ni bahagian dalaman haiwan. Contoh kat situ ada buah pinggang, otak, perut, hati. Ada lagi bahagian-bahagian lain iaitu limpa, paru dan sebagainya. Kemudian kita tengok bagaimana kita nak memilih daging yang berkualiti. Selalu kalau kita pergi beli daging, kita mesti nak pilih daging yang berkualiti. Kita tengok untuk daging segar. Macam mana nak tahu daging tu berkualiti? Kita tengok yang pertama pada warna daging. Pastikan daging segar tu warnanya merah pekat, tidak pucat dan tidak kotor. Itu dari segi warna. Yang kedua, tekstur. Tekstur ialah kenyal apabila ditekan. Kalau kita tekan daging tu, dia kenyal. Dia kenyal, maksudnya dia tak tenggelam. Yang ketiga, bau atau aroma. Bau atau aroma ni dia segar, iaitu bau khas daging lembu ataupun kambing. Bukan bau busuk, tapi bau yang memang khas untuk daging. Yang keempat, bentuk urat. Uratnya adalah wajar dan tidak mengalami pembengkakan. Untuk daging tidak segar, maksudnya daging beku,
Daging beku kita tengok pula warnanya kebiru-biruan atau hijau. Ini daging yang dah tak segar. Okey. Teksturnya lembik apabila ditekan. Okey, bau atau aroma busuk atau masam yang sangat mencengkam. Dan yang seterusnya, bentuk uratnya mengembang dan kembung. Ini untuk daging tidak segar. Ini maknanya daging yang dah tak elok lah ya. Okey, kita pergi kepada cara pemilihan daging. Macam mana cara kita nak memilih daging? Okey, yang pertama, daging mestilah pejal dan tidak mempunyai tanda biru ataupun hijau. Okey, yang kedua, daging mestilah tidak mempunyai bau yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, lapisan kulitnya tidak pecah. Yang keempat, bahagian dada hendaklah pejal. Yang kelima, daging mestilah kelihatan segar dan tidak melekit. Dan yang keenam, tidak berubah warna. Okey, itu ialah cara pemilihan daging. Okey, macam mana pula cara kita nak menyimpan daging? Bila kita dah beli, macam mana cara kita nak menyimpan daging tersebut? Okey, kita tengok pula. Bagi mengekalkan kesegaran daging, okey, prosedur penyimpanan daging adalah sangat penting. Okey, haiwan daging seperti lembu dan kambing yang telah disembelih perlu digantung kakinya terlebih dahulu untuk melalui proses aging. Tujuannya adalah untuk melembutkan daging. Sebab tu kalau kamu pergi tengok dekat tempat orang jual daging, okey, kamu akan dapati kaki lembu tu digantung. Dia tak letak dekat atas rak saja, tapi digantung daging tu. Itu adalah tujuan dia untuk melembutkan daging. Okey. Bila kita beli daging, daging segar, kita simpan dia. Macam mana nak simpan? Yang pertama, daging hendaklah dilap dengan kain bersih dan dibungkus. Mesti dilap supaya daging tu kering. Yang kedua, daging mesti diporsikan untuk setiap masakan dan disimpan di bahagian sejuk beku. Maknanya kalau kamu beli sekilo daging, kamu tak nak masak semua, kamu nak masak mungkin 1/3 bahagian, 1/3 bahagian dan 1/3 bahagian. Okey, jadi asingkan siap-siap 1/3 bahagian tu dalam satu bekas. Kemudian simpan di dalam bahagian sejuk beku di dalam peti sejuk. Okey, purata suhu ialah 18 darjah Celsius. Okey, yang seterusnya, elakkan daging mentah bersentuhan dengan daging yang sudah dimasak. Kenapa? Kerana daging mentah mengandungi bakteria yang beracun dan boleh menyebabkan keracunan makanan melalui pencemaran silang. Okey. Yang seterusnya, daging beku. Ini kalau daging yang dah beku. Okey. Macam mana cara nak menyimpannya? Perlu disimpan di bahagian sejuk beku juga pada suhu purata suhu 18 darjah Celsius. Okey, kemudian yang kedua, bungkusan daging perlu dibuka dan disimpan di dalam bekas, dilindungi dan dinyah-frost dengan sempurna sebelum dimasak. Okey, kenapa daging perlu dinyah-frost dengan sempurna? Supaya bila kita masak, kalau daging tu tak dinyah-frost dengan sempurna, bahagian dalaman daging tu dia tak akan masak. Dia akan masak bahagian luar sahaja. Jadi itu tak bagus untuk kesihatan, sebab daging yang tak masak tadi dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, yang seterusnya untuk bahagian daging iaitu offal. Okey, bahagian-bahagian offal perlu dibungkus atau diasingkan di dalam bekas sebelum disejuk beku. Okey, asingkan, terutama asingkan bahagian offal dengan bahagian daging. Okey. Seterusnya, lebihan offal yang telah dinyah-frost disarankan untuk tidak dibekukan semula bagi mengelakkan pencemaran bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey, tolong ingat, lebihan offal tidak digalakkan untuk dibekukan semula untuk mengelakkan keracunan makanan. Okey, yang seterusnya untuk daging masak. Tadi daging yang belum masak, sekarang daging yang dah masak. Bila kita dah masak daging tu, macam mana cara kita nak simpan? Okey, daging yang dah masak, yang pertama, sejukkan daging yang telah dimasak terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam peti sejuk.
Jangan nak simpan tu masa panas-panas, dah tengah masak, kamu terus simpan. Tu tak boleh. Mesti disejukkan terlebih dahulu. Okay, yang kedua, pastikan daging yang telah dimasak terasing daripada bahan-bahan mentah yang lain. Asingkan terus. Kenapa? Kerana kalau daging tadi yang telah dimasak, dia duduk bersama dengan bahan-bahan mentah yang lain, ini boleh mengakibatkan pencemaran silang. Okey, itu adalah antara prosedur bahagian-bahagian utama daging dan sebagainya sehinggalah kepada prosedur penyimpanan daging yang dah dimasak. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja penyampaian cikgu untuk daging, ya. Dan lepas ni kita ada sesi lain iaitu sesi demonstrasi untuk menunjukkan bagaimana cara untuk memasak daging. Okey anak-anak, sekarang kita beralih kepada sesi contoh demonstrasi masakan untuk makanan berdaging. Jom kita masak. Mula-mula cikgu akan panaskan kuali. Okey. Baik nak, ini peringatan untuk menggoreng ni. Cikgu akan masakkan daging goreng black pepper. Okey, untuk peringatan untuk menggoreng daging kita tak perlu letak minyak yang banyak. Okey, kita goreng macam kita goreng sayur. Kita goreng guna kaedah menggoreng tohor, iaitu menggoreng menggunakan minyak yang sedikit. Tak perlu minyak banyak sebab daging ni nanti dia akan keluar minyak. Okey, kita panaskan sekejap minyak. Okey, nanti cikgu akan masukkan daging. Okey, daging yang telah dibersihkan. Dan ini cikgu dah perapkan daging tu dengan garam kunyit dan juga halia. Okey. Okey, minyak pun dah agak panas, kita masukkan daging. Okey, kita masukkan daging, kacau-kacau sikit. Dan kita masukkan air asam. Okey, air asam ni tujuan dia untuk memberi rasa kepada daging dan juga untuk melembutkan daging. Okey, masukkan air asam. Air asam, kita akan masukkan sedikit kicap. Cikgu gabungkan kaedah timur dan barat. Kaedah timur kita buat daging goreng biasa, letak garam kunyit. Tapi ni cikgu masukkan black pepper sikit. Dia ala-ala western sikit. Sikit lagi. Kita letakkan sekali black pepper. Cikgu gunakan black pepper yang kasar. Dan sedikit black pepper yang dikisar halus. Kalau kita tengok daging ni dia lain ni kita akan goreng sampai air tu kering. Okey. Ini satu contoh kita masak daging. Ada macam-macam lagi daging contoh masakan yang kita boleh masak dengan berbagai kaedah. Kita boleh bakar daging, kita boleh panggang, kita boleh buat apa lagi? Musim raya baru ni kita buat daging rendang, kita buat gulai daging, kan? Ni dan lepas raya kita goreng dia daging.
bosan masak daging, letak santan apa, kita goreng je daging ni. Okey. Ni ambil masa lama sikit lah. Siapa suka makan daging? Sedap kan makan daging, terutama daging goreng. Letak black pepper sikit, dia ala-ala western gitu. Okey, kita biarkan dia sekejap. Okey, aroma dia pun dah naik. Ya. Kita kena bagi dia masak sampai dia keluar minyak semula, sampai air ni kering. Barulah dia punya kicap, dia punya perasa tadi dia akan bersalut dengan daging tu. Macam ini, daging ni nampak terasing. Ya? Dia kurang cantik. Nanti bagi dia kering sikit air tu. Ini kaedah yang kita guna tadi untuk melembutkan daging. Satu lagi betul untuk lembutkan daging. Kalau kita tak nak daging tu liat, masa kita potong daging, pastikan kita potong daging tu melintang urat daging. Macam ni, jangan potong ikut urat daging. Nanti dia agak teras. Kita potong melintang urat daging. Macam tu. Nampak tak? Nampak urat tu dia melintang. Kalau kamu goreng daging ni, duduk 200 meter pun dah ada bau dia. Kan? Tambah waktu tengah hari ni. Siapa yang belum makan nasi lagi tu, mesti ada bubur sedapnya daging goreng. Okey, kita kacau-kacaukan dia supaya dia masak sekata. Dah hampir-hampir kering. Yang ini cikgu gunakan daging segar. Daging yang fresh. Ya. Sebab kat tempat cikgu banyak daging fresh. Ada setengah-setengah tempat susah nak dapat daging fresh, kan? Kita biasa beli daging beku. Tapi kat sini tak ada masalah. Banyak daging fresh. Jadi kita guna daging fresh. Lebih sedap, lebih manis. Jadi kita tengok kuah dia dah agak pekat, kita boleh masukkan bawang. Ini kita akan masukkan bawang. Okey, kalau boleh tengok tu, kamu boleh nampak minyak yang kita letak tadi tu yang bercampur dengan air asam tadi tu, dah nampak semula minyak dia. Maksudnya dia dah cukup kering lah. Okey. Sekejap lagi, selepas kita tutup api, kita masukkan sedikit daun bawang dan daun sup. Okey. Masak sampai bawang tu dia agak layu sikit. Minyak dia dah motik-motik tu. Okey, kita tutupkan api. Kita masukkan sedikit daun bawang dan sedikit daun sup untuk bagi aroma dia.
siaplah daging goreng black pepper. Okey, kat sini cikgu tak letak lada sebab kita dah guna black pepper. Black pepper tu dah pedas. Okey. Baik, kita masukkan dalam pinggan. Okey. Baik, nampak? Inilah daging goreng black pepper. Kombinasi timur dan barat. Okey. Jadi, untuk tugasan kamu seterusnya, kamu dikehendaki merakam video masakan berasaskan daging dan kamu boleh hantarkan kepada cikgu selepas ini. Okey, cikgu bagi masa kat kamu selama seminggu untuk kamu siapkan masakan berdaging. Okey, dan cikgu dah tunjukkan satu contohnya. Lepas ni kamu buat sendiri. Okey, hantar saja video masakan berdaging kamu berasaskan daging. Okey, sekian, terima kasih.